agak cemburu dengan Tasnim sebenarnya. Dekat luar sana dia berhadapan dengan makanan. Jadi saya berhadapan dengan tray yang ada kat sini dan saya tak boleh makan. Tapi tak apa, nanti saya akan bersama Tasnim untuk makan ya. Okey. Sambil-sambil tu kita bercakap juga tentang persidangan mention ataupun persidangan media dan komunikasi 2017. Nak tahu kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusuf Abdullah, Pengerusi Pusat Penyelidikan Impak Media dan Industri Kreatif Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang, Doktor. Dan kita juga bersama dengan Encik Saiful Razli Abdul Rashid, pendaftar Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak. Jadi persidangan mention ini merupakan kerjasama IPTA, UKM dan IPTA yang akan diadakan pada 20 dan hingga 22 November. Jadi Doktor, selamat datang. Terima kasih sudi bersama kami. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan bersama kami tentang persidangan, tujuan, objektif persidangan ini. Terima kasih Syarian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Slot Selamat Pagi Malaysia yang sudi mengundang kami lah untuk menceritakan sedikit berkaitan dengan persidangan yang akan berlangsung esok di Hotel Marriott Putrajaya. Dan persidangan mention 17 pada tahun ini membawa tema iaitu media demokrasi media dan cabaran isu keselamatan di era digital, sebuah perspektif global. Jadi bila sebuah perspektif global itu maksudnya ada pembentang-pembentang daripada negara-negara lain yang datang untuk berkongsi dapatan kajian mereka berkaitan bersangkut dengan topik yang telah kita tetapkanlah. Jadi ada pembentang daripada Thailand, daripada Filipina, daripada Mesir, Singapura, Indonesia dan juga Malaysia. Tadi Doktor menyebut tentang keselamatan. Sebenarnya menarik sebenarnya, tapi kita simpan dulu soalan tentang keselamatan ni. Saya nak bertanya dengan IPTA dulu, wakilnya dekat sini. Jadi Cik Saiful, terangkan bagaimanakah kerjasama yang diberikan oleh IPTA bersama dengan UKM di sini. Okey, terima kasih Syarin. Okey, basically kerjasama kita IPTA merupakan salah satu daripada rakan pintar kepada UKM, di mana kita tengok ia merupakan satu landasan atau platform yang terbaik bagi IPTA sebagai pusat latihan dan pusat penyiaran latihan. So kita tengok bila dengan UKM, dia ada himpunan pengamal media, dia ada himpunan para akademik. So seperti mana yang Doktor bagi tahu tadi, yang hadir pembentang-pembentang, keynote speaker, plenary speakers yang sangat berpengalaman. Kalau kita bukan daripada Malaysia saja, daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Egypt pun ada. So himpunan-himpunan yang kesemua secara overall ni, bila kita lihat kita di pusat IPTA akan dapatan kajian kita gunakan sebagai input untuk kita menghasilkan satu modul yang komprehensif kita terjemah untuk kita gunakan IPTA sebagai sebuah pusat kecemerlangan dan memberikan latihan yang cemerlang yang terbaik. Jadi itu. Okey, jadi ada lagi soalan untuk IPTA sebenarnya. Kalau kita lihat bercakap tentang media dan komunikasi ini, ia melibatkan keselamatan. Sebab saya pasti ramai di luar sana, terutama warga negara Malaysia ni ramai mempunyai FB. Saya rasa ada kaitan dengan FB, social media yang lain, dan mungkin kita boleh tanya, Doktor, berkaitan dengan persidangan ini, bagaimana ia dijadikan sebagai satu platform untuk tujuan kita menangani isu keselamatan di dalam sosial media ataupun dunia digital? Memang itulah harapan kita apabila kita menganjurkan persidangan seperti ini, kerana di persidangan inilah para penyelidik akan berkongsi maklumat tentang kajian-kajian yang mereka telah lakukan tentang berkaitan dengan isu-isu bersangkutan dengan komunikasi dan media. Dan isu keselamatan ini kita lihat sebagai satu isu yang semakin menonjol emerging issues bila kita bercakap tentang the new media in the digital age dan sebagainya. So melalui persidangan ini semua pihak dapat mendengar, berkongsi dan berbincang bersama untuk mencari satu
penyelesaian ataupun mencari idea-idea yang lebih baik lagi bagi memastikan media kita dan juga penggunaan media itu adalah ke arah yang lebih positif. Bagaimana doktor melihat situasi pada masa kini? Saya rasa berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Masyarakat mula mendedahkan tentang peribadi diri, peribadi keluarga, tentang aktiviti harian. Adakah ini boleh menyumbang ke arah isu-isu seperti jenayah, berlakunya jenayah dan sebagainya? Macam mana doktor melihat perkara ini? Kemungkinan itu boleh berlaku sebab sekarang ini apa rahsia kita kan, ataupun maklumat yang kita anggap sebagai maklumat peribadi, bukan lagi peribadi kan, dah dianggap sebagai milik umum sebab kita sendiri yang mendedahkannya. Tiada peribadi lagi sebenarnya. Tiada peribadi lagi sebenarnya kan. Dan kalau kita lihat macam ada satu teori Johari window itu menerangkan bahawa dalam diri kita ini ada maklumat yang kita sahaja ketahui, orang lain tak ketahui. Dan ada maklumat yang orang lain tahu, kita tak tahu. Tapi apabila adanya media baru ini telah memberikan peluang kepada semua orang untuk menjadi pengeluar kepada mesej itu sendiri, dan mereka berkongsi maklumat itu. Maklumat yang peribadi dari segi apa yang kita minat, apa yang kita suka, apa yang kita buat, kucing kita beranak ke apa ke, semua kita kongsi. Semua dikongsikan. Yang paling kritikal kalau ada yang contoh kita nak pergi bercuti kita bercuti, so kita dah bagi tahu kita bercuti dalam negara atau luar negara. So ada intention daripada macam perompak ataupun yang nak berniat jahat rumah contohnya Ali kosong, so dia akan pergi 4 hari, so dia akan tahu sebab dia akan bagi tahu semua, even boarding pass semua dia bagi tahu so itu sangat bahayalah. So jadi semua isu ini akan dikupas dalam persidangan ini. InsyaAllah akan dikupas oleh penyidik-penyidik yang ada menjalankan penyelidikan tentang impak media sosial. Balik pada Cik Saiful, tadi bercakap tentang modul. Bila hasil daripada persidangan ini, segala keputusan, segala dapatan mungkin dijadikan sebagai satu rekod dan untuk dilahirkan modul. Jadi bagi tujuan apa dan macam mana modul itu akan digunakan? Mungkin Cik Saiful boleh dari segi modul, bila kita sudah ada satu modul yang mantap, tapi dapatan-dapatan ini kita akan terjemah dulu, dan kita akan satu modul di mana salah satu kluster komunikasi strategik, kita akan merungkai perkara ini, kita akan lihat dan kita akan bagi satu pendedahan bagaimana cara kita akan beri pendedahan kepada umum kepada para peserta khusus yang datang seminar di pusat latihan kita, bagaimana cara menangani perkara ini supaya kita nampak perkara ini macam simple. Contohnya dia upload apa-apa di FB dia pergi bercuti, ataupun anak dia biasanya hari pertama persekolahan. So benda-benda macam ni kalau kita tengok kalau orang yang berniat baik persekolahan, sekolah A atau sekolah B tapi bagi yang berniat jahat, itu dia tahu dah ambil balik sekolah pukul berapa, sebab dia akan bagi tahu segala-galanya, jalan trafik sesak, so orang tahu dia akan ambil pukul berapa. So perkara-perkara ni kita akan, bila adanya satu modul, so kita akan rangka daripada bab-bab yang tertentu, dan kita akan sekarang bila dapatan-dapatan ni, sebab macam saya beritahu sebentar tadi pembentang-pembentangnya daripada yang sangat berpengalaman. So kita sangat perlukanlah itu, sebab tu kita nak bekerjasama dengan UKM. Dapatan kajian ni sangat pentinglah bagi kami. Baik. Jadi segala dapatan ni sudah pastinya akan dijadikan panduan kepada masyarakat ataupun warga negara Malaysia khususnya. Baik, doktor. Bagaimana persidangan ini boleh menangani isu keselamatan, menyumbang ke arah isu keselamatan negara ni dan dijadikan sebagai dasar untuk transformasi 2050 nanti? Sebab perkongsian maklumat dia di dalam persidangan ini boleh diambil oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya di pihak kerajaan dalam rangka langkah-langkah dan strategi untuk membantu mengatasi masalah ini. Dan juga kita hendakkan supaya publik sedar tentang isu yang sangat rapat dengan pada
kehidupan yang sangat rapat kepada kehidupan pada masa kini. So dia boleh menimbulkan kesedaran kepada orang ramai tentang isu tersebutlah. Baik, apakah harapan doktor untuk mereka yang mungkin hendak datang ke persidangan ini, macam mana? Kita mengalu-alukan publik untuk join persidangan ini dan boleh datang esok, bermula esok, tapi kita ada kenakan bayaran lah. Dan kita memang mengharapkan bahawa persidangan kita pada kali ini akan mendapat sambutan yang lebih baik lagi berbanding dengan tahun sebelumnya. Dan kerjasama kita dengan ITAR ini pastinya akan dapat diteruskan bagi kebaikan bersama lah. Baik. Jadi itu dia. Terima kasih kepada tetamu kita, dan sudah pastinya persidangan mention ini akan menjadikan yang terbaik pada tahun ini. Jadi jangan tak datang ke persidangan ini untuk keterangan terus pergi. Jadi kita sebenarnya sudah lebih masa kita teruskan dengan persembahan yang telah disediakan luar sana, iaitu medley Carpenters Forever. Silakan.